Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Sahabat saya sudah Muhammad Noor Manuti. Saya memanggil dia Al-Manuti. Syekh Razali, Ustaz Kamal, Ridwan, Azam dan semua rakan-rakan yang hadir. Alhamdulillah kita hari ini satu penghormatan bagi kita semua kerana kita dapat memanfaatkan pengalaman sahabat kita, seorang da'i, seorang ilmuwan dan seorang pejuang. Memang sosok dia itu sosok yang sederhana, betul apa ni Ridwan kata, memang kalau nampak tu bukan seorang tokoh politik, tetapi dia bergerak atas cetusan keyakinan dari dhamir, dari hati nurani, dari keyakinan. Maka ia memberikan satu pengisian yang sangat penting. Kalau saya lihat dan saya percaya Azizah yang ada di sini setuju bahawa dia beri pengisian yang sangat penting, memaknai arti keadilan yang berasaskan kepada akhlak, yang sekali lagi berteraskan apa yang disebut oleh Syed Hussein Nasr, ya, tentang reassertion of eternal truth beyond all sectarianism and divisions. Nah, ini satu tugas yang sangat mencabar dalam gerakan politik, kerana politik itu selalu dimaknai dari sudut percaturan, pertembungan, pendambaan, ya. Padahal bagi kita ia harus dilihat dari sudut etiknya, akhlaknya, ya. Dan simpang siur itu kita terima sebagai sesuatu yang kemestian yang berlaku. Sebab itu saya katakan bahawa dalam pengalaman keadilan, terutama pengisian oleh tokoh-tokoh seperti Saudara Muhammad Noor, adalah pendambaan idea, keyakinan. Ini yang menyebabkan ada pertemburan, pembenturan dua aliran kefahaman yang disebut juxtaposition of ideas. Di antara satu yang memegang kepada konsep yang kita biasa dengan pendekatan yang lama, umpamanya faham ketuhanan Melayu, atau Islam itu sebagai sesuatu yang rasmi-rasmian, dengan sesuatu yang memberikan pendekatan yang saya katakan tadi, reassertion, penegasan tentang hak, yang eternal truth itu. Dan ini tentu tidak mudah dalam keadaan kegalauan pemikiran atau kekeliruan yang dahsyat di kalangan masyarakat kita. Jadi sebab itu sudah jangan harap saya nak kupas Melaka. Walaupun saya bergurau tadi, saya kata kita kalah di Ijuk, mengejutkan dan menerima pukulan yang dahsyat dari media. 6 bulan kemudian kita menang di negeri Selangor. Kita kalah di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Tak sampai setahun kemudian kita menang dalam politik nasional 2018. Saya percaya insya-Allah kita kalah di Melaka, dan dengan semangat dan kesedaran dan mengambil iktibar kelemahan, kekurangan kita dan kadang-kadang percaturan yang sia-sia, ya, dan beberapa suara-suara yang kelihatan angkuh, arrogant, yang menyebabkan kita tewas, ataupun kerana track record kita yang tidak sangat membanggakan tatkala kita memerintah 22 bulan. Ada kebaikannya dari segi tata kelola, jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya,
tetapi dia tidak memberi suatu harapan bahwa ini alternatif yang sangat baik, terutama untuk majoriti rakyat di kalangan Melayu dan Bumiputra dan juga umat Islam. Dia tidak menzahirkan atau menggambarkan suatu keadaan yang lebih dapat diyakini. Ini yang menjadi pokok persoalannya kalau kita bicara tentang pembenturan ideas, juxtaposition of ideas. Bukan soal titik bengek yang kita bahaskan. Dan rakyat jangan diperbodohkan. Kadang-kadang ulasan-ulasan para analis itu terlalu condescending. Mereka tidak tahu, mereka tidak faham, mereka tidak dapat pencerahan. Ya, itu andaian. Tetapi mengapa tidak boleh kita katakan bahwa sebenarnya kelemahan kita? Mengapa mereka tidak dapat pencerahan? Kerana kita tidak menyampaikan maklumat yang secukupnya. Oh, sekarang tidak boleh, tetapi kita mampu semasa kita berkuasa 22 bulan. Tidak kitalah saya ahli parlimen biasa begitu-gitu. Mereka tidak melihat ada sesuatu yang istimewa tatkala kita merintah. Kerana kita tidak dapat menghulurkan yang sepatutnya bagi golongan mustadhafin wal masakin, yang sepatutnya berlaku. Dan apa relevance dengan jejak-jejak pencerahan Al-Manuti ini? Kerana pengalaman liku-liku perjuangan dari asas ilmu kepada ruh perjuangan dan bertindak dalam gelanggang perjuangan, itu mengajar kita bahawa perjuangan itu bermakna dengan asas kefahaman yang betul. Perjuangan itu bermakna dengan dasar akhlak. Walaupun tidak semestinya berhasil dalam beberapa pilihan raya, Muhammad Noor itu tidak menang. Tetapi jiwa, semangatnya bagi kita, kefahaman yang telah disampaikan, ucapan-ucapan dalam kempen pilihan raya itu berbeda daripada lontaran makian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik lainnya umpamanya. Jadi bagi saya suatu kemenangan dari sudut mendewasakan dengan asas dan pertimbangan akhlak. Apa kata Samad Said dalam Membakar Bahtera? Kita sedang diasuh mendakap kepalsuan, menajisi benih kebenaran. Hikayat hemah wajar banget diulang baca sebelum bangsawan sedar hikmahnya aksara. Ini memang bahasa Samad Said ini memang memukau. Awang Sarian lebih kupas, lebih baik. Tetapi apa intisarinya? Masih ke tahap kefahaman dan ilmu dan dasar akhlak. Maka saya anjurkan kita baca buku ini. Saya dipaksa dan saya mengambil masa berbulan-bulan untuk menulis pengantar kecil itu. Itu saya ditegur oleh saudara Profesor Kamal Hasan sejak dulu lagi. Kerana terlalu panjang masa untuk menghafal bahasa Arab masa itu, dia tutor saya. Dan tatkala kami itu saya tidak boleh lupa dan kenang jasa beliau kerana diskusi buku yang pertama di Universiti Melaya itu di bawah kelolaan beliau, bukan dalam sukatan curriculum biasa, tetapi atas inisiatif beliau sendiri. Dan buku pertama yang kita baca ialah Muhammad Asad, Islam at the Crossroads. Kamal ingat ya? Dan cara dia kupas memberi kefahaman berbeda dari membaca biasa.
Jadi, saudara, saya tidak berhasrat berbicara panjang, tetapi memadai untuk menyatakan bahawa manfaatkanlah waktu ini untuk membaca. Saya akui bahawa saya dalam kesuntukan dan keributan ini memang kurang kalau membaca ketimbang masa saya di Sungai Buloh. Dan selalu saya nasihat kawan-kawan ABIM dan Wadah dan PKPM, kalau mengeluh sangat tentang tidak ada waktu, silakan ke Sungai Buloh. Sudah punya ruang dari pagi sampai malam. Jadi saya fikir-fikir kalau buku yang saya baca, ya mungkin melebihi ramai profesor-profesor yang hadir. Bukan atas pilihan, tetapi tercampak ke situ, tidak ada kerja lain. Tiap kali jumpa Azizah, mana buku? Ya. Jadi kita manfaatkanlah, ya. Jangan tunggu seperti dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza amsayta fala tanzir as-sabbah wa idza asbahta fala tanzir al-masa." Dia Ustaz Zali, ya? Ustaz Zali ni strict, nampak baik macam ni. Kalau usrah itu, Allah Rabbi. Maka dah kalau waktu petang, jangan tunggu pagi. Kalau pagi, janganlah tunggu petangnya. Manfaatkan waktu, dan diantaranya ialah membaca dan menimba ilmu. Dan jangan sangat terlalu tergugat dengan perkembangan-perkembangan semasa, ya, ataupun perkembangan-perkembangan kecil pada ketika. Lihat jangka panjangnya, lihat strategi yang kita guna, dan belajar tentunya, ya. Dalam apa juga perkara tentang kelemahan, saya tidak terlepas dari dipertanggungjawabkan. Accountability itu ada. Jadi bukan untuk memberi alasan meremehkan teguran. Semua. Saya tadi terlambat sedikit kerana selepas sesi pagi parlimen jam 1 suku, saya dan Aizah terpaksa berdepan dengan semua ahli parlimen keadilan, dan memang berkala saya beri ruang sepenuhnya mereka untuk beri pandangan dan teguran dan kritikan terhadap perjalanan parti, terhadap presiden, terhadap ketua pembangkang, selain daripada terhadap yang lain. Dan itu kita beri ruang dari masa ke semasa, kerana ini saja cara untuk kita matang memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Tetapi bukan untuk menjadi jagoan persiangan mengikut Taufik Ismail, yang jerit bukan pada tempatnya, tidak teliti permasalahannya, tidak mendalami isunya, dan buat andaian. Seperti yang kita tahu, kita dengar di sini umpamanya, apa yang sudah keluhkan, itu perasaan kekecewaan, kegelisahan umat majoriti Melayu di desa, pedalaman, dan umat Islam. Itu berbeda dari naratif orang bandar, orang kota, orang terdidik, ya. Dan ini juga kelemahan-kelemahan yang kita alami dulu. Dan ini saudara Al-Manuti, dia banyak kala dalam pimpinan mengupas. Beliau mengasaskan BIPA, Biro Pemantapan Agama dalam parti, yang juga memberi sedikit pencerahan kepada rakan-rakan kita dari kota atau mewakili kota atau suburban areas, dan yang bukan Muslim, kerana mereka buat andaian. Ini yang beberapa kesilapan kita. Tidak ada perbincangan teliti. Bagi orang kota, Rome Statute, ISAT, Institution Reform, itu yang nombor 1. Bagi orang masyarakat Melayu, dia nak juga satu sense keyakinan bahawa sistem ini tidak akan menggadai ataupun mengkhianati prinsip yang telah disepakati, soal bahasa, soal kedudukan Islam, dan lebih penting lagi apa yang disebut sebagai bread and butter issues, iaitu isu-isu basic kehidupan rakyat yang miskin, yang terhimpit, sekolah yang daif,
kemudian kesihatan tidak ada, cuti tidak cukup, ya, harga-harga barang meningkat. Ini pengalaman yang harus kita lihat. Jadi sebab itu kita tidak harus lihat hanya daripada satu jenis pengalaman, satu pengalaman di satu negeri yang walaupun kita terima kalah. Dan saya ucapkan di Parlimen semalam tahniah kepada Barisan Nasional yang menang. Tapi saya beritahu, ingat amanah dan belum tentu akan menang dalam pilihan raya umum. Sebagai peringatan. Jadi itulah Saudara Makno, saya tak kupas buku kerana sudah memaksa saya membaca sebelum saya buat tulis pengantar, dan walaupun ada draft awal, Makno tahu itu memang saya lakar sendiri kerana saya rasa tidak adil untuk catatan dibuat oleh staf media bagi buku bagi saya yang sangat penting dari sahabat karib yang setia dalam perjuangan. Diangkat senator, okey. Tak disambung, okey. Mana nak cari sahabat macam ni? Demikianlah ciri persahabatan kita. Dan saya tentu seperti mana rakan-rakan lain sangat berhutang budi dan berbahagia kerana saya dikelilingi oleh beberapa rakan-rakan yang sangat setia dan ikhlas dalam perjuangan mereka. Di antara yang disergah atau dikritik saya atau disanggah ialah kerana masalah Anwar ini dikelilingi oleh orang yang semua tak berguna. Saya tak dapat pertahankan semua. Tetapi mereka tidak tahu bahawa jika saya juga dikelilingi oleh mutiara-mutiara yang sukar dicari di tempat lain. Jadi sekali lagi, jazakallahu khairan kathiran ya Syekh Muhammad Noor Al-Manuti. Semoga sehat, afiah dan dapat terus berjuang. Jangan dengar nasihat Syekh Razali dalam hal ini. Dalam hal lain okey, tapi terus dalam dakwah dan membantu dalam gerakan politik. Sebenarnya Syekh Razali ini sebut dia begitu, tapi sebenarnya dia di antara orang yang paling kuat kempen untuk saya dan keadilan. Terima kasih banyak Syekh. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya meluncurkan buku Jejak Pencerahan Syekh Muhammad Noor Al-Manuti. Dan terima kasih juga kepada Aras Mega yang menyempurnakan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.